di kelas online pada malam ini. Okey, sekarang kita berada dalam kelas mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, untuk tingkatan 4. Okey. Hai, Khairunisa. Assalamualaikum. Okey, jadi malam ini kita cuba membuat karangan. Okey. Okay, saya akan uploadkan bahan yang saya dah kumpulkan untuk para pelajar semua. Okay, malam ni bersemangat semua. Okay. Right, nampak ya? Okay. Saya harap awak semua dapat melihat dengan jelas kita punya screen. Nampak semua? Boleh? Dengan jelas? Okay. Alright, so kita mulakan. Okay, ini adalah contoh yang kita akan gunakan untuk perbincangan pada malam ini. Okay, ini adalah daripada karangan respon terhad topik ini karangan respon terhad. So anda ataupun pelajar-pelajar akan diberi satu bahan ataupun beberapa bahan untuk untuk anda membina satu karangan yang berkaitan dengan respon ataupun bahan yang diberikan. Okey, so kalau anda tengok semua, ini soalan berformat SPM ya. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Huraikan pendapat anda tentang penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Itu tengok soalan dia ya. Huraikan pendapat anda tentang penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Panjang huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, ini dia bahan yang anda dapat. Okey. Saya harap jelas semua ya, dapat lihat ya. Okey. Cuba saya kecilkan sikit. Okey, saya kecilkan sikit. Ni ya. Boleh nampak tak? Boleh ya? Bahagian A ke. Ini adalah respon. Respon terhad ya. Okey, karangan respon terhad. Okay, ini bahan baru ya. Okey, pendedahan gadget berskrin kepada kanak-kanak di Britain. Okey, ini untuk apa yang berlaku di Britain. Dia bagi bahan ini untuk anda baca dululah. Ada apa permasalahan dia kat sini kan. Okey, so boleh lihat, saya bacakan sikit kat sini. Di London 28 Disember, penggunaan gadget berskrin dan permainan elektronik dikatakan menjadi punca pada 70% kanak-kanak di Britain sukar untuk bertutur dengan lengkap sejak 6 tahun lalu. Sekurang-kurangnya 1.2 juta kanak-kanak berusaha bertutur secara lengkap dengan separuh daripada murid di bahagian kawasan di Britain yang mula bersekolah didapati sukar untuk menyusun ayat. Masalah itu dipercayai berpunca daripada peningkatan penggunaan gadget yang berasaskan skrin yang dianggap pengasuh dan trend dalam kalangan ibu bapa yang hanya meluangkan sedikit masa bersama anak-anak mereka. Guru juga mendakwa telah mengenal pasti kesukaran bercakap dalam kalangan murid dengan lebih mudahnya. Jadi awak tengok antara bahan yang dia keluarkan di sini ialah bagaimana kanak-kanak yang berumur mungkin 6 tahun, 7 tahun ke bawah mungkin ya kat sini. Okey, sukar untuk berkomunikasi ataupun sukar untuk bercakap kerana mereka banyak didedahkan dengan
kita kata permainan, game ataupun kartun ya, daripada gadget tersebut. Menjadikan mereka hanya dapat berinteraksi secara terus dan mungkin tidak dapat bertutur ataupun mungkin juga tidak dapat mengeja. Okey. Penemuan baru daripada kajian yang dibiayai oleh kerajaan itu menunjukkan jumlah kanak-kanak yang bersekolah memerlukan bantuan pakar untuk bertutur dan memahami bahasa meningkat sebanyak 71% antara tahun 2005 hingga 2011. Analisis itu sebahagian daripada program penyelidikan komunikasi yang lebih baik mendapati 2.2% atau 135,700 orang kanak-kanak antara 5 hingga 16 tahun. Nampak tu 5 hingga 16 tahun maksudnya daripada umur kanak-kanak. Dia dah mula faham umur 5 tahun ini hingga 16 ni remaja ni. Dikategorikan bermasalah pada 2011. Bagaimanapun jumlah itu tidak termasuk murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah bertutur dan hanya dapat bantuan daripada pihak sekolah tanpa perlu merujuk pakar seperti mengadakan kelas tuition untuk kumpulan kecil. Sebagai maklum balas kepada kajian itu, Pertubuhan Kebajikan Kanak-Kanak CAN berkata kajian lain mengendalikan 1.2 juta kanak-kanak Britain pada setiap lapisan umur mempunyai masalah komunikasi. Sini masalah komunikasi ya, bila terlalu banyak didedahkan kepada gadget. Pemegang amanah CAN, Jean Gross, berkata kenaikan mendadak jumlah kanak-kanak Britain yang suka untuk bertutur akan berlaku pada abad ke-21. Katanya teknologi berasaskan skrin termasuk televisyen, konsol permainan, telefon pintar dan komputer yang banyak digunakan oleh kanak-kanak ketika ini lebih menguasai mereka berbanding mengadakan aktiviti keluarga seperti makan bersama-sama. Tengok situ ya. Okey, antara bahan lain yang diberikan di sini ialah kesan penggunaan gadget kepada mata kanak-kanak. Okey, awak tengok situ ya. Peningkatan rabun jauh. Okey, ini ya. Kalau awak tengok di sini, bahan-bahan ini boleh diguna pakai sebagai point ataupun idea-idea untuk anda buat karangan. Okey. Ini boleh jadi poin-poin penting. Mungkin ini antara poin-poin yang awak boleh wujudkan perenggan ya. Daripada ini, ini semua dah bagi dah sebenarnya, cuma awak olahkan sahaja. Okay, saya bacakan sikit ya. Kesan penggunaan gadget kepada mata kanak-kanak. Peningkatan rabun jauh, myopia. Okay, penggunaan gadget secara berlebihan juga akan menyebabkan regangan berbola mata apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama. Situasi yang berlaku menyumbang kepada peningkatan rabun jauh atau myopia. Okay, ini satu poin penting, okay, peningkatan rabun jauh. Okay, poin yang kedua, kerosakan saraf mata. Skrin paparan gadget menghasilkan cahaya biru bergelombang rendah tetapi bertenaga tinggi dan berupaya menembusi sehingga peringkat saraf mata. Pendedahan terhadap skrin paparan gadget yang berterusan akan memberikan kesan jangka panjang yang boleh menyebabkan saraf mata rosak. Okey, itu poin yang kedua. Dan di sini awak boleh dapat penglihatan kabur dan juga mata kering. Okey, untuk penglihatan kabur, penggunaan gadget pada jangka masa yang lama memegang gadget secara dekat dan menggunakan gadget sambil berbaring akan menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Okey, mata kering, kedudukan kanak-kanak semasa menggunakan gadget yang tidak sesuai akan menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Ini lebih kurang sama ya, penglihatan kabur dan mata kering lebih kurang awak boleh kumpulkan dalam satu kategori lah, penglihatan kabur. Okay ya, ini idea-idea dia. So, apa yang anda perlu buat daripada sini? Apa yang murid-murid semua ataupun pelajar-pelajar semua
perlu mulakan untuk menulis karangan ini? Yang pertama sekali apa? Boleh respon pada saya? Pertama sekali kena buat apa? Pendahuluan. Ya, betul. Sangat betul ya. Bagus. Pendahuluan. Okey, sekarang pelajar-pelajar boleh fikirkan apakah pendahuluan yang sesuai. Nanti saya akan tunjukkan ya apa tu cadangan pendahuluan yang boleh diambil kira ya. Okey. Alright. So apa pendahuluan anda? You all nak tulis apa pendahuluan? Mulakan pada era globalisasi ini. Okey, bagus? Boleh? Okey. So, tapi awak tengok sini kan? Awak tengok sini, huraikan pendapat anda tentang, awak jangan lari daripada tajuk Huraikan pendapat anda tentang penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Tentang penggunaan gadget. Kat sini penggunaan gadget ni kesan ke apa? Kalau awak tengok kat sini kesan banyak ya. Di sini banyak kesan. Ini juga termasuk kesan juga sukar untuk bertutur. Pun kesan juga sebenarnya. Ini pun ini lagi kesan dia. Kesan penggunaan gadget kepada mata kanak-kanak.
Okey, saya mengucapkan saya ucapkan minta maaf ya. Okey, internet ada masalah sikit di sini. Alright, so saya ulang balik. Okey, saya akan upload balik bahan tadi. Okey, dapat semua? Dapat tengok? Nampak skrin? Hello, pelajar-pelajar semua ada nampak skrin tak? Dapat cikgu. Okey, bagus. Alright, nanti sekejap saya adjust sikit skrin ni. Alihkan ni ke sini sikit. Alright. Okey, saya ucapkan terima kasih ya. Awak masih ada lagi. Saya ingat semua dah pergi mana kan. Okey. Alright. Ini adalah bahan yang kita bincangkan tadi, iaitu kesan penggunaan gadget kepada mata kanak-kanak. Okey, so yang pertama sekali pelajar-pelajar kena fikirkan tentang pendahuluan. Okey, ini adalah contoh yang pelajar-pelajar boleh buat ya. Ini contoh karangan. Cuba awak tengok kat sini lah, ini antara contoh yang diberikan. Okey, pertama anda wujudkan dahulu pendahuluan. Okey, so kat sini cuba tengok catatan dia. Penggunaan media komunikasi tidak terkawal. Anak-anak menjadi lebih agresif. Ibu bapa perlu mengekang demi kebaikan kanak-kanak. Ini pendahuluan yang dicadangkan. Mungkin pendahuluan ini ada kaitan dengan di sini. Pendedahan gadget berskrin kepada kanak-kanak di sini kan. Tapi kat sini awak tengok ni dia lebih kepada sukan bertutur. Tapi ini adalah tambahan daripada anda semualah. Okey, kesan penggunaan gadget secara amnya adalah apa dia? Penggunaan media komunikasi kini semakin tidak terkawal dalam kanak-kanak. Awak tengok situ. Okay, saya besarkan skrin ya. Okay. Alright. Ibu bapa kadang-kadang terpaksa bertindak tegas terhadap kanak-kanak. Namun begitu perkara ini akan menyebabkan kanak-kanak menjadi lebih agresif. Kesukaran yang berlaku pada masa sekarang ialah perlambakan permainan maya yang menampil perlakuan atau aksi ganas. Ibu bapa harus mengekang pelbagai bentuk teknologi demi kebaikan anak-anak. Okey, yang ini adalah pendahuluan yang disarankan. Okey, mungkin awak boleh sentuh berapa perkara ya. Okey, ini dia lebih kepada peranan ibu bapa lah. Okey, untuk bertindak lebih tegas kepada anak-anak mereka. Tetapi di sini mungkin awak boleh lihat pertama sekali ialah kesilapannya berlaku ialah pada ibu bapa tu sendirilah. Kerana memberikan gadget tersebut kepada anak-anak pada peringkat awal. So kalau tak bagi, tak akan berlaku semua macam ni kan. Mungkin ada setengah ibu bapa memikirkan bahawa sekiranya dia bagi gadget tu anak-anak dia akan diam dan leka bermain. Tetapi gadget tersebut memberi satu kesan lain ya kepada anak-anak tersebut. Kat sini awak boleh lihat menyebabkan kanak-kanak menjadi lebih agresif. Sebab apa menjadi lebih agresif? Apabila dia tidak mendapat gadget tersebut. Tengok ya. Ibu bapa sekarang nak mudah kontrol anak, dia bagi je gadget. Tetapi ada sesuatu yang kita kata apa dia, perkara yang keburukan ya daripada teknologi tersebut. Jadi pendahuluannya berkaitan dengan penggunaan media komunikasi tidak terkawal. Anak-anak menjadi lebih agresif sekiranya tidak mendapat gadget tersebut. Dan ibu bapa perlu mengekang demi kebaikan anak-anak. Jadi kat sini awak boleh tengok ibu bapa mengekang selepas berlaku. Sepatutnya ibu bapa mengekang sebelum berlaku. So dengan kata lain jangan bagi gadget tersebut kepada
anak-anak mereka. Okey, cuba awak tengok ya untuk perenggan saya kecilkan di sini untuk perenggan yang ketiga dan keempat, awak tengok point ni, dan ini pendahuluan dan ini adalah isi penting. Awak tengok isi penting ada berapa? Ada berapa isi penting? 1, 2 dan 3 isi penting dan seterusnya ialah penutup. Tengok penutup. Okey, nanti kita pergi balik pada penutup. Cuma kita tengok kepada isi penting yang pertama. Besar sangat. Okey. Isi penting yang pertama tu adalah menerangkan tentang apa dia? Penglihatan. Cuba awak tengok ini. Ini. Ini yang ini ya, penglihatan rabun jauh. So dia ambil poin-poin kat sini dan dia tokok tambah lagi ayat dan juga idea-idea yang lain. Tapi main apa kita kata idea utama adalah daripada sini. Penggunaan gadget secara berlebihan juga akan menyebabkan regangan berbola mata apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama situasi berlaku menyumbangkan kepada peningkatan rabun jauh. Okey, cuba tengok yang apa yang dia tokok tambah kat sini. Kesan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak akan menyebabkan penglihatan mereka menjadi kabur. Ini poin yang utama poin 1. Nampak tu dia boldkan. Dia hitamkan perkataan itu untuk menunjukkan bahawa ini adalah isi penting yang pertama. Okey, so yang lainnya dia akan tokok tambah. Okey, cuba tengok sini ya. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan gadget dalam masa yang lama seperti memegang gadget secara dekat dan menggunakan gadget sambil berbaring menyebabkan penglihatan kabur. Oleh itu, ibu bapa disarankan agar mendidik anak-anak, ini tambahan ni. Ini tambahan ni. Ibu bapa disarankan agar ataupun dicadangkan agar mendidik anak untuk menjaga jarak pandangan antara mata dengan layar gadget. Tegasnya ibu bapa harus memantau kanak-kanak, menyuruh mereka untuk beristirahat dalam jangka masa 20 minit. Ini kalau ibu bapa sentiasa berada berhampiran ataupun berada di rumah, apa akan jadi sekiranya ibu bapa berada di tempat kerja? Ini tidak dapat dipantau ini bahaya. Saya pernah terbaca mata kanak-kanak menjadi juling. Pernah tak awak baca kat mana-mana? Kanak-kanak menjadi juling. Ni tak ada komen pada awak di sini pelajar-pelajar masih ada lagi di sini? Masih ada kat sini lagi? Lebih kurang 5 orang ada ya. Okey. Alright. So, ini adalah isi penting ya. Okey. Kita pergi ini adalah isi penting yang pertama ya. Kesan penglihatan menjadi kabur. Okey, kita tengok yang kedua pula. Kita tengok isi penting yang kedua yang diambil daripada bahan yang diberikan. Yang kedua, seterusnya penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak juga menyebabkan kerosakan saraf mata. Okey, awak tengok yang kedua dia ambil kat mana? Nampak? Yang kedua dia ambil di sini. Nampak ni? Kerosakan mata. Ini poin kedua yang penting dan awak boleh lihat poin kedua yang penting itu dibolkan, dihitamkan ya. Dihitamkan untuk menunjukkan dia bahawa ini adalah isi kedua. Okey, poin yang kedua. Seterusnya awak boleh tulis lagi lah. Hal ini berlaku apabila skrin gadget menghasilkan cahaya. Ini pun dia ambil daripada sini tak silap dia ambil daripada yang kedua ni. Skrin paparan gadget menghasilkan cahaya biru bergelombang rendah tetapi bertenaga tinggi bla bla bla, peringkat menembusi sehingga saraf mata. Paparan gadget berterusan berikan kesan jangka panjang yang boleh menyebabkan saraf mata rosak. Okey. Alright, cuba awak tengok sini. Hal ini berlaku apabila skrin paparan gadget menghasilkan cahaya biru bergelombang rendah tetapi bertenaga tinggi dan berupaya untuk temuan. Itu semua dia ambil tu.
Tambahan pula, okey, ni ada penambahan ya. Okey, tambahan pula pendedahan terhadap skrin, paparan gadget secara berterusan menyebabkan saraf mata menjadi rosak. Okey, nampak tak? Ini dia ambil daripada terus menerus daripada bahan. Ini tambahan daripada anda. Sayugia. Sayugia tu maksudnya dengan yang demikian, oleh itu ibu bapa wajar bertindak untuk mengatasi permasalahan ini kerana pepatah Melayu ada mengatakan cegah adalah lebih baik daripada mengubati. Yang ini terutama untuk kanak-kanak kecil lah sebab mata dia masih muda lagi kan, masih baru lagi. Tetapi untuk kanak-kanak remaja pun semua kena jaga jugalah. Sebab dia apa orang kata, masa masih panjang lah. Kata contoh kalau mata rosak nak bekerja susah. Contoh kalau awak minat nak jadi pilot contoh kan. Nak minat jadi pilot, kalau mata pakai cermin mata tak boleh. Ada setengah pekerjaan yang memerlukan tidak memakai cermin mata. Jadi sayang lah. Okay. Tidak dapat meneruskan. Ada sebab ada kecacatan di bahagian mata lah. Ini adalah isi penting yang kedua. Diambil daripada mana? Daripada bahan yang kedua ini. Ni ya, bahan kerosakan saraf mata. Diambil daripada situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada idea yang ketiga. Selain itu, pertuturan kanak-kanak juga menjadi lambat kesan penggunaan gadget. Adakah diambil daripada yang ketiga? Pertuturan. Pertuturan diambil daripada bahan berita ini. Di sini. Sukar untuk bertutur. Okey, ini adalah bahan yang kedua. Awak boleh susun ikut yang mana yang penting ya. Yang mana yang penting. Selain itu, pertuturan kanak-kanak juga menjadi lambat kesan penggunaan gadget. Itu diambil daripada akhbar, daripada Britain tadilah. Tamsilnya. Tamsilnya ya. Awak tambahlah apa-apa kat sini yang sesuai. Hasil kajian mendapati peringkat penggunaan gadget. Hasil kajian mendapati peningkatan kes kanak-kanak yang memerlukan, ni data ni semua diambil daripada akhbar tersebut. Memerlukan bantuan pakar untuk bertutur sebanyak 71% antara 2005 hingga 2017. Ibu bapa kurang memberikan perhatian kepada kanak-kanak sehingga gadget mengambil alih peranan ibu bapa sebagai pengasuh mereka. Jelaslah bahawa situasi ini wajar dipulihkan demi kebaikan kanak-kanak di negara ini. Bahaya kan? Ibu bapa nak mudah, dia bagi kepada kanak-kanak dalam usia yang masih muda, lepas tu nak betulkan bukanlah satu kerja yang senang. Okey, so dia melihat ada 3 poin utama yang dimasukkan di sini. Okey, cuba awak tengok ya. Isi penting, kesan 1, penglihatan menjadi kabur. Isi yang kedua, okey, kesan menyebabkan kerosakan saraf mata. Yang menjadi kabur tu mungkin dimasukkan kat mana-mana dalam bahagian inilah. Isi penting yang ketiga, kesan yang ketiga ialah pertuturan kanak-kanak menjadi lembab. Okey, dan seterusnya dia akan pergi kepada penutup. Okey, saya ingin menarik perhatian anda di sini ya. Ini untuk tip SPM. Uraikan satu isi utama. Satu isi utama tu adalah isi yang, contoh yang awak apa ni? Ini yang ayat yang permulaan ya. Ini adalah isi yang utama yang awak boldkan tadi. Okey, dia kata apa? Uraikan satu isi utama dalam satu perenggan. Nampak tu? Terangkan satu isi utama, buat satu perenggan khas untuk isi tersebut. Okey, supaya karangan anda kemas dan memudahkan pemeriksa mengenal pasti isi utama dan isi sampingan. Nampak tak? Buat satu perenggan untuk satu isi. Nampak itu ya, tajuk,
permulaan isi tajuk yang utama dekat atas, yang bawah tu adalah penerangan, huraian kepada isi yang nak dihuraikan tadi. Alright. Kemudian susun isi mengikut keutamaan, iaitu isi yang penting hendaklah diutamakan. So kalau awak tengok di sini, isi yang penting yang diletak nombor 1 ialah kesan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak yang menyebabkan penglihatan mereka menjadi kabur. So kalau awak tengok gambar ini menjadi kabur, ini rabun ni kira penglihatan kabur lah. So dia combine dengan yang ini. Mata kering pun kabur juga. So dijadikan ini satu untuk poin yang utama nombor 1. Poin yang kedua dia letak kerosakan saraf, dan poin yang ketiga dia buat sukar untuk bertutur. Okey, boleh faham ya? Selain daripada itu, okey, dia pelajar-pelajar dikehendaki untuk susun isi mengikut keutamaan, iaitu isi yang penting hendaklah diutamakan. Okey ya. Jadi awak tengok tadi banyak yang dia terangkan tentang penglihatan kabur tu diletak yang pertama isi ya. And then dan seterusnya mulakan perenggan isi dengan satu ayat topik diikuti 2 hingga 4 ayat huraian. Nampak ya? Maksud dia gini. Maksudnya ini adalah topik yang awak nak terangkan dalam perenggan ini. Kan? Mulakan dengan satu ayat topik. Ayat topik maknanya awak tengok yang nombor 1 ni. Kesan penggunaan gadget dalam kanak-kanak menyebabkan penglihatan mereka kabur. Ini satu topik khas yang anda bincangkan di sini dalam satu perenggan. Lepas tu awak pilih pula topik yang kedua, poin yang kedua. Letakkan tajuk yang kedua, baru awak huraikan di bawah. So kat situ awak boleh lihat, dia kata huraian sama ada 2 hingga 4 ayat huraian. 2 hingga 4 ayat huraian. So harap awak tidak ketandusan idea lah. Okay, sebab awak dah ada topik ni, nak cakap apa ni? Maknanya dia kata awak kena ada antara 2 hingga 4 ayat huraian di bawah ini. Jangan buat satu huraian, satu ayat saja. Nampak tu? Dia kata 2 hingga 4 ayat huraian. Maknanya kalau paling sikit 2 ayat untuk menghuraikan tentang tajuk khusus poin ini. Awak dapat poin ni kan? Letak kat sini, lepas tu huraikan paling sikit 2 huraian. Kalau nak selamat 4. Biasa-biasa sederhana 3. Sebaik-baiknya lebih sikit lah. 4 tu bagus. Okay? Alright, boleh faham? Faham semua? Okay, faham ya? Saya harap anda semua faham. Okay, contoh-contoh ini awak boleh gunakan. Okay, selepas ni saya ada bagi awak latihan ya untuk awak buat sendiri di rumah dan ikut panduan yang saya berikan di sinilah. Okey, akhir sekali kita pergi kepada penutup. Okey, untuk penutup di sini ya, tengok ya, penutupnya secara tuntasnya kita harus mengetahui. Okey, cuba tengok penutup apa yang dia nak. Untuk penutup perlu dikawal agar permasalahan tidak menjadi lebih rumit. Perlu dibendung demi kebaikan kanak-kanak. Apa dekat bahagian penutup awak kena buat sebenarnya? Cadangan, betul tak? Cadangan dan mungkin penyelesaian kepada masalah itu awak boleh bagi tahu sedikit di bahagian penutup. Perlu kawal, okey. Di sini khas untuk penggunaan gadget ini. Okay, idea di bahagian penutup ialah bagaimana ibu bapa perlu mengawal permasalahan supaya tidak menjadi lebih rumit. Perlu dibendung. Ini semua cadangan-cadangan ya. Perlu dibendung, perlu dikawal demi kebaikan anak-anak. Kita cuba tengok ayat dia ya.
Secara tuntasnya kita harus mengetahui bahawa penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak harus dikawal agar permasalahan ini tidak menjadi lebih rumit. Kat sini kan nampak? Ni cadangan dia. Tapi ayat dia penuh ini ayat dalam bentuk point form. Tapi kat sini ayat penuh. Kita harus mengetahui bahawa penggunaan gadget dalam kanak-kanak harus dikawal agar permasalahan ini tidak menjadi lebih rumit. Permasalahan ini wajar dibendung dan disokong oleh semua pihak demi kebaikan kanak-kanak. Bahayanya kanak-kanak ini kalau kita tidak kawal daripada mereka kecil, mereka membesar menjadi seorang manusia yang tidak tidak dapat kontrol dia punya emosi, cepat marah, ini bahaya dia. Okay, so saya harap dengan kita perbincangan kita malam ini sedikit sebanyak pelajar-pelajar dapat mendapat idea ataupun mendapat pencerahan bagaimana untuk mewujudkan satu karangan. Ini awak tengok sini nampak tu. Huraikan pendapat anda tentang penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Tapi kat sini dia lebih kepada kesan. Betul tak? Kesan penggunaan gadget kepada mata kanak-kanak. Awak pun kena tengok jugalah bahan yang diberikan ya. Okay, penghuraian anda antara 150 hingga 200 perkataan. So awak kena make sure tentukan jumlah perkataan anda tidak lebih daripada 200 patah perkataan. Okey, selain daripada itu untuk pengakhiran untuk hari ini, tadi kita terputus kejap sebab masalah internet di tempat saya harap maaf tadi. Okey, so saya akan berikan anda gerak kerja ini ya. Cuba tengok ini. Apa yang anda kena buat di rumah ya. Okey, saya bacakan. Ini untuk bahagian A. Maklumat dan bahan grafik di bawah ini berkaitan dengan masalah pencemaran plastik dan kesannya terhadap kelestarian alam sekitar. Nampak tu? Berkaitan dengan masalah pencemaran plastik. Awak underline underline itu. Ataupun awak macam mana tu? Okey, sekejap saya adjust sikit. Okey, awak underline ini. Masalah pencemaran plastik dan kesannya terhadap kelestarian alam sekitar. Huraikan pendapat anda tentang pencemaran plastik. Nampak? Mula-mula awak boleh bincangkan ini masalah pencemaran dan kesannya terhadap kelestarian. Awak tengok gambar ni, awak akan dapat idea-idea berkaitan dengan satu masalah pencemaran. Awak tengok ni, ada orang buang sampah merata-rata, betul tak? Nampak? Okey, dah awak baca kat sini sikit lah pencemaran alam sekitar bla 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 ni. Okey, dan juga ini masalah dan kesannya terhadap kelestarian alam sekitar. So awak rasa ada berapa poin awak boleh masukkan di sini? Nampak tu? Mungkin ada 3-4 poin boleh masuk. Kan? Betul tak? 3 atau 4 poin boleh masuk. 5 kalau banyak idea sangat masuk 5. Okey, kita mungkin kalau ada masa kita akan bincangkan minggu hadapan ya untuk praktis menghasilkan karangan respon terhad. Ini adalah sebagai kerja rumah ya. Yang ni yang terakhir di muka surat 26 ini saya bagi sebagai kerja rumah. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu hadapan. Okey ya. Boleh? Ada soalan? Dari pelajar ada soalan tak? Isbil, pernah. Oh, okey. Ada soalan untuk home atau kerja rumah yang saya berikan ini tentang masalah pencemaran plastik dan kesannya terhadap kelestarian alam sekitar. Mungkin awak boleh keluarkan mungkin 2 untuk masalah pencemaran dan 2 untuk kesan. Mungkin boleh. Ataupun kalau awak ada lebih idea masukkan je. Kita akan bincangkan pada minggu hadapan.
Alright, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan? Okey, kita ada kat sini 8 orang. Bagus saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang menghadiri kelas online pada malam ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, kita akan mengakhiri kelas ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat malam. Jadi, kita akan buat untuk kelas English untuk malam ini insya-Allah. Sebelum kita mula, cikgu nak tanya you guys punya final English bila? Kelas. You guys punya English finals bila?
Ya, final exam. Esok. Oh, ada yang esok kan? Okay. Jadi insyaAllah tonight ya, cikgu akan tolong kamu cara nak jawab soalan. So, apa namanya, kalau ada masalah, oh sudah ke? Ada yang sudah. Okay, thank you for coming ya. Jadi kita akan jawab soalan lah malam ni insyaAllah. Questions 1 to 8, read the text carefully, choose the best answer. Right. It's all about beavers. These brown mammals live in groups of up to 8 related individuals, and these are called colonies. The younger siblings of these colonies will stay with the family for up to 2 years, and they are tasked with collecting food, assisting with building the dam, and caring for the infants. When faced with danger, beavers will slap their tails against the water. This will serve as a warning signal for their family members. These tails are a distinctive attribute of beavers. They are flat and broad and have large black scales. Alright. Jadi dekat sini dia cerita tentang beavers. Ya. Okay, which of the following is true? A. Beavers slap their tails against the water to clean themselves. Yang ni salah lah. Because they slap their tails when faced with danger. Kan? When faced with danger, they slap their tails. Jadi A salah. Beavers live in colonies up to 8 individuals that are related. Yang ini dia tulis kat sini kan. They live in groups of up to 8 related individuals. And they are called colonies. Jadi the answer here is B. Jadi apabila kamu jawab soalan jenis macam ini, make sure kamu tahu kenapa jawapan kamu betul. Ya, make sure. Alright, question number 2. Volunteer notice. Dear all, we would like to thank you for your interest to volunteer at Helping Hands Soup Kitchen. However, due to the overwhelming number of volunteers this year, we are